Terdapat seorang wanita muda di Samarkand, Uzbekistan, yang bekerja sebagai penjual cenderamata dan penghibur jalanan, memperoleh 20.000 yen kira-kira Rp600,900 sebulan. Namanya Jamilah. Demi keluarganya yang besar seramai 7 orang, dia terpaksa terjun ke dunia pekerjaan sebaik sahaja tamat sekolah menengah, tanpa nampak masa depan. Dalam kesunyian itu, seorang lelaki Malaysia muncul dalam hidupnya seperti takdir. Pertemuan hanya selama 3 hari, namun tempo singkat itu mengubah kehidupan Jamilah sepenuhnya. Dengan menempuh tentangan hebat daripada ibu bapa dan pandangan bimbang daripada orang sekeliling, Jamilah mengembara ribuan kilometer ke Malaysia. Apa yang dialaminya di Malaysia adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan. Dan selepas setahun, apakah sebabnya ibu bapanya yang melawat Malaysia menitiskan air mata di lapangan terbang? Kini, saya akan memulakan kisah yang menyentuh hati ini. Langganan saluran, tanda suka, tetapan pemberitahuan, dan langganan keahlian akan menjadi kekuatan besar bagi saya. Nama saya Jamilah. Saya dilahirkan dan dibesarkan di Samarkand, tengah Uzbekistan. Keluarga saya adalah keluarga besar, seramai 7 orang termasuk ibu bapa dan adik-beradik saya. Tidak seorang pun dalam keluarga kami yang boleh duduk diam karena kami semua perlu mencari rezeki. Sebaik sahaja tamat sekolah menengah, saya terpaksa terjun ke dunia pekerjaan karena kesempitan hidup. Universiti hanyalah mimpi yang jauh. Dalam keadaan di mana kami perlu risau tentang roti untuk esok, pelajaran adalah kemewahan. Pada siang hari, saya bekerja di sebuah kedai cenderamata kecil berhampiran dataran Registan, sebuah tapak warisan dunia. Tugas saya adalah menjual selendang sutera dan barangan craft seramik kepada pelancong. Pemilik kedai itu kedekut, dan gaji bulanan saya hanya $150 Amerika, kira-kira 20.000 yen kira-kira Rp600,900 Malaysia. Jumlah ini jauh tidak mencukupi untuk menampung perbelanjaan hidup keluarga besar saya. Oleh itu, saya terpaksa bekerja tambahan pada waktu malam. Apabila matahari terbenam, saya pergi ke dataran di mana ramai pelancong berkumpul. Di sana, saya mengadakan persembahan nyanyian lagu rakyat Uzbekistan dengan memakai pakaian tradisional Uzbekistan. Tip yang diberikan oleh pelancong adalah antara 5.000 hingga 10.000 som Uzbekistan sehari kira-kira Rp50 hingga Rp100. Kadang-kadang, ada hari-hari di mana saya tidak mendapat tip langsung. Apabila saya pulang ke rumah selepas jam 11 malam, seluruh badan saya terasa berat seperti plumbum. Begitulah hari demi hari berlalu. Keadaan keluarga kami tidaklah mudah. Ayah bekerja sebagai buruh harian di tapak pembinaan, tetapi tidak selalu ada pekerjaan. Pada hari hujan atau hari tiada pembinaan, dia terpaksa berada di rumah sepanjang hari. Pada waktu itu, bahu ayah kelihatan lebih kecil. Ibu pula menyara keluarga dengan menenun permaidani di rumah. Bekerja duduk sepanjang hari untuk memintal benang memberi tekanan kepada pinggang dan pergelangan tangan. Ibu sering mengurut pinggangnya sambil mengerang kesakitan. Di bawah saya ada 4 adik perempuan, dan mereka semua perlu pergi ke sekolah. Anak perempuan kedua, Laila, berumur 16 tahun dan di tingkatan 5, manakala anak perempuan ketiga, Khalida, berumur 14 tahun dan di tingkatan 3. Anak perempuan keempat, Jasmine, berumur 12 tahun, dan adik lelaki saya, Amir, berumur 9 tahun, adalah pelajar sekolah rendah. Yuran sekolah, kos buku teks, dan kos pakaian seragam adalah perbelanjaan yang besar. Terutama setiap kali semester baru bermula, rumah kami akan berada dalam keadaan kecemasan. Pernah sekali, Laila tidak mempunyai uang untuk membeli buku teks baru dan terpaksa menyalin buku yang dipinjam dari rekannya sepanjang malam dengan tangan. Melihat adik saya menulis di buku nota hingga subuh, hati saya terasa sakit.
Ini karena saya sendiri pernah mengalami pengalaman yang sama. Saya masih ingat ketika saya di sekolah menengah, saya tidak mempunyai uang untuk membeli buku rujukan dan terpaksa menyalin seluruh buku yang dipinjam dari perpustakaan. Musim sejuk adalah yang paling sukar. Musim sejuk disamarkan lebih sejuk daripada yang disangka. Ada banyak hari di mana suhu turun di bawah paras beku. Dengan kos pemanasan yang membebankan, seluruh keluarga berkumpul dalam satu bilik untuk tinggal. Kami berlapis-lapis selimut dan bertahan dengan suhu badan masing-masing. Saya masih ingat dengan jelas malam-malam itu, menggigil kedinginan ketika tidur. Apabila Amir menggigil kedinginan, saya memeluknya untuk menidurkannya. Saya memasukkan tangan kecil adiknya yang sejuk ke dalam pelukan saya untuk memanaskannya. Makanan juga tidak pernah mencukupi. Meja makan malam biasanya hanya ada roti, sup, dan hidangan kentang. Daging hanya dihidangkan pada hari cuti atau majelis istimewa. Ibu tidak makan sendiri tetapi coba memberi kami makan. Saya tidak suka itu dan coba membahagikan bahagian ibu, tetapi ibu menolak, mengatakan dia sudah kenyang. Tetapi saya tahu, ibu akan tidur dalam keadaan lapar. Dalam keadaan seperti itu, saya setiap hari berulang-alik antara kedai cenderamata dan persembahan jalanan. Semasa musim pelancongan, ramai pelanggan dan saya sibuk, tetapi semasa musim lengang, ada banyak hari di mana tiada seorang pun pelanggan datang sepanjang hari. Pada waktu itu, saya duduk di sudut kedai dan menghabiskan masa dengan termenung. Bilakah hidup saya akan menjadi lebih baik jika saya terus hidup begini? Tiada harapan untuk masa depan. Suatu hari, saya secara kebetulan terdedah kepada musik Malaysia melalui YouTube. Kedai itu ada Wi-Fi. Pada waktu petang apabila tiada pelanggan, saya menonton video di telepon pintar dan terpukau oleh pentas yang cantik dan persembahan yang hebat. Apabila saya begitu asik dengan musik Malaysia, saya mengenali genre irama Malaysia. Saya tidak akan lupa kejutan pertama kali saya mendengarnya. Ia adalah lagu oleh seorang penyanyi irama Malaysia, saya tidak ingat nama lagunya, tetapi melodi yang menyayat hati itu menusuk ke dada saya. Saya tidak faham satu pun liriknya, tetapi melodi yang menyayat hati dan penuh perasaan itu menggoncang lubuk hati saya. Ia adalah perasaan yang berbeza daripada lagu rakyat Uzbekistan, tetapi entah mengapa ia terasa familiar. Sedih tetapi penuh harapan, menyakitkan tetapi hangat, begitulah rasanya. Apabila mendengar irama Malaysia, entah mengapa saya rasa terhibur. Setelah hari yang sukar berakhir, saya pulang ke rumah dengan badan yang letih, memakai fon telinga dan mendengar irama Malaysia, air mata saya mengalir. Ini karena perasaan itu disampaikan secara langsung walaupun saya tidak faham liriknya. Seolah-olah ada seseorang yang memahami hati saya. Saya bukan satu-satunya yang mengalami kesukaran. Saya pikir semua orang di dunia ini hidup dengan kesedihan masing-masing. Saya menjadi benar-benar terpikat dengan irama Malaysia dan mula belajar bahasa Melayu sendiri. Saya menulis setiap perkataan di buku nota sambil menonton sari kata YouTube. Saya belajar perkataan seperti cinta kasih, rindu, cinta, air mata, perpisahan, perpisahan. Belajar bahasa Melayu sehingga lewat malam adalah satu-satunya kesenangan saya. Selepas semua adik perempuan saya tidur, saya menyalin huruf Rumi ke dalam buku nota di bawah cahaya lampu meja kecil. Orang di sekeliling saya bertanya mengapa saya belajar bahasa Melayu. Pemilik kedai juga berasa hairan. "Jamila, untuk apa kamu belajar bahasa Melayu?" Hampir tiada pelancong Malaysia datang ke sini. Saya tidak dapat menjawab. Saya sendiri tidak tahu dengan tepat mengapa saya belajar. Saya hanya samar-samar merasakan bahwa suatu hari nanti bahasa ini akan mengubah hidup saya. Tetapi saya tidak pernah bermimpi bahwa ia akan menjadi kenyataan secepat ini dan dalam bentuk ini.
Semasa belajar bahasa Melayu, saya juga mula berminat dengan negara Malaysia. Saya melihat pemandangan bandar Malaysia di YouTube, melihat makanan Malaysia, dan melihat kehidupan seharian orang Malaysia. Saya kagum dengan jalan yang bersih, keadaan yang teratur, dan infrastruktur yang maju. Ia adalah dunia yang sangat berbeza daripada Uzbekistan. Mungkinkah suatu hari nanti saya akan dapat tinggal di tempat seperti itu? Saya sering memikirkan perkara itu. Dalam kehidupan seharian yang sukar yang berulang setiap hari, irama Malaysia adalah satu-satunya tali harapan bagi saya. Sambil mendengar lagu itu, saya percaya bahwa suatu hari nanti saya akan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan bakat saya akan diiktiraf. Ketika menyanyi di jalanan, saya juga sering menyanyikan melodi irama Malaysia. Pelancong berasa hairan, tetapi saya tidak kisah. Namun, realiti itu kejam. Pada usia 21 tahun, saya masih seorang penjual cenderamata dan penghibur jalanan pada waktu malam. Masa depan tidak kelihatan, dan harapan semakin menjauh. Rekan-rekan saya seorang demi seorang berkahwin. Di Uzbekistan, 21 tahun dianggap usia yang lewat bagi seorang wanita. Ibu saya juga kadang-kadang membangkitkan topik perkahwinan saya. Jamila, makcik jiran ingin memperkenalkan anak lelakinya. Bagaimana kalau kamu berjumpa dengannya sekali? Saya menggelengkan kepala. Belum, Ibu. Saya ada perkara yang ingin saya lakukan sebelum berkahwin. Ibu mengeluh. Anakku, ada usia yang sesuai untuk seorang wanita. Saya tidak pernah menyangka bahwa pertemuan takdir akan berlaku kepada saya. Pada hari itu juga, saya pikir ia akan menjadi hari yang biasa. Ia adalah hari yang cerah pada pertengahan April, dan ada sedikit lebih ramai pelancong daripada biasa. Tetapi saya sama sekali tidak menyangka bahwa hari Beatresa itu akan menjadi titik perubahan dalam hidup saya. Roda takdir sudah mula berputar. Hari itu adalah hari yang cerah pada pertengahan April. Dari pagi, cahaya matahari menyilaukan dan udara terasa hangat. Kedai cenderamata berhampiran dataran Registan mempunyai lebih ramai pelanggan daripada biasa karena musim pelancongan. Saya membuka pintu kedai pada jam 9 pagi dan sibuk melayan pelanggan. Pelancong Cina dan pelancong Eropah datang ke kedai secara berkelompok. Setelah sibuk bekerja sepanjang pagi, waktu makan tengah hari sudah lama berlalu. Saya makan tengah hari dengan roti dan teh di belakang kedai. Sekitar jam 3 petang, bilangan pelanggan berkurangan sedikit. Saya sedang menyusun rak pameran sambil memikirkan lagu yang akan saya nyanyikan untuk persembahan malam ini. Pada waktu itu, seorang lelaki Asia sedang berdiri di hadapan kedai, memegang peta dan melihat sekeliling. Dia kelihatan kurang daripada 30 tahun dan mempunyai penampilan yang kemas. Dia memakai kemeja yang cantik dan seluar panjang, serta membawa beg galas. Saya sangka dia adalah pelancong Cina, tetapi entah mengapa auranya berbeza. Dia kelihatan lebih tenang dan teratur. Dia sedikit teragak-agak sebelum mendekati saya dengan bahasa Inggris yang terhenti-henti. Maaf. Boleh awak tahu di mana Museum Afrosiap? Saya coba menjawab dalam bahasa Inggris. Oh, jika awak berjalan kira-kira 10 menit ke utara dari sini, namun, pada waktu itu, seorang kanak-kanak berusia kira-kira 6 tahun yang sedang berlari mengejar abangnya di hadapan kedai, tersandung dan jatuh. Kanak-kanak itu hilang imbangan, terhuyung-huyung dan terus meluruh ke arah barangan craft seramik di hadapan saya. Saya terkejut dan menjerit. Oh, bahaya. Saya dan lelaki itu bergerak hampir serentak. Kami berlari ke arah kanak-kanak itu pada masa yang sama dan menangkapnya. Saya memegang tangan kanak-kanak itu, dan lelaki itu menopang badannya. Kanak-kanak itu berhenti di udara, dan barangan seramik itu selamat. Kanak-kanak itu terkejut dan mula menangis. Wah,
Saya segera menenangkan kanak-kanak itu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kamu tidak cedera. Saya mengangkat kanak-kanak itu dan membetulkan pakaiannya. Lelaki itu juga kelihatan bimbang sambil memeriksa sama ada kotoran di lutut kanak-kanak itu. Ibu kanak-kanak itu bergegas datang dengan panik. Oh, maafkan saya. Sungguh maafkan saya. Ibu itu berulang kali meminta maaf dalam bahasa Uzbekistan. Saya melambai tangan, mengatakan tidak apa-apa. Syukurlah anak Puan tidak cedera. Sila berhati-hati. Ibu itu memegang erat tangan anaknya, menundukkan kepala dan tunduk, kemudian bergegas pergi. Saya menghela nafas sambil memeriksa rak pameran seramik. Mujurlah tiada satu pun yang pecah. Pada saat itu, ketegangan saya dilepaskan, dan tanpa sadar saya membuka mulut, lega. Tidak apa-apa. Kata-kata yang keluar adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu keluar secara spontan dari mulut saya. Saya terkejut, tetapi lelaki itu kelihatan lebih terkejut. Matanya bulat. Awak bercakap bahasa Melayu tadi? Dia bertanya dalam bahasa Melayu dengan suara terkejut. Muka saya menjadi merah padam. Saya panik. Ya. Maaf. Saya belajar bahasa Melayu sendiri, dan tanpa sadar saya tersenyum kekok sambil melambai tangan. Dia berkata dengan riang, tidak perlu minta maaf langsung. Saya sungguh terkejut. Saya tidak pernah bermimpi akan mendengar bahasa Melayu disamarkan ini. Dan sebutan awak juga sangat cantik. Di mana awak belajar? Suaranya penuh dengan rasa ingin tahu dan kegembiraan yang tulus. Saya menjawab dengan malu-malu, saya cuma belajar sendiri di YouTube. Saya suka irama Malaysia, jadi saya belajar sambil mendengar lagu. Dia kelihatan lebih terkejut. Irama Malaysia, jarang sekali ada orang asing yang suka irama Malaysia. Biasanya ramai yang suka K-pop atau J-pop. Kami terus berbual secara semula jadi. Namanya Dafron. Dia seorang pekerja pejabat dari Kuala Lumpur dan bekerja di sebuah syarikat perdagangan. Dia datang ke Tashkent untuk perjalanan perniagaan selama seminggu, tetapi kerjanya selesai pada hari Rabu, dan dia mempunyai masa lapang sehingga hujung minggu, jadi dia datang melawat Samarkand pada hari Jumat ini. Dia berkata dia akan kembali ke Tashkent pada malam Ahad, dan pulang ke Malaysia dengan penerbangan pagi Isnin. Dafron juga menunjukkan usaha untuk bercakap bahasa Uzbekistan ketika bertanya arah kepada saya, tidak seperti pelancong asing lain yang biasanya menggunakan bahasa Rusia. Rahmat kata Rahmat bermaksud terima kasih banyak dalam bahasa Uzbekistan. Sebutannya agak terhenti-henti, tetapi usaha itu sendiri sangat mengesankan. Saya dapat merasakan hatinya yang coba menghormati budaya tempatan. Kami bercakap tentang Malaysia dan Uzbekistan. Dafron ingin tahu banyak tentang sejarah Samarkand, dan saya menerangkan seberapa banyak yang saya tahu. Semasa berbual, tanpa disadari, waktu pulang saya semakin hampir. Saya melihat jam, sudah jam 5:30 petang. Saya mula bersiap untuk menutup kedai. Saya mengemas rak pameran dan membuat penyata tunai. Dafron kelihatan teragak-agak di luar kedai. Saya mengunci pintu kedai dan keluar. Pada waktu itu, Dafron mendekati saya sambil mengeluh. Jamila, saya rasa ini adalah takdir. Kalau awak ada masa, boleh tak awak menjadi pemandu pelancong saya di Samarkand malam ini? Sudah tentu saya akan memberikan ganjaran. Saya cuma ada 2 hari sahaja di Samarkand karena saya perlu kembali ke Tashkent pada malam Ahad. Suaranya sopan dan pandangannya serius. Saya sedikit keliru dengan tawarannya yang sopan itu. Karena, sebagai seorang wanita muda, saya perlu berhati-hati apabila bergerak dengan lelaki asing yang tidak dikenali. Di Uzbekistan, ada pandangan yang tidak begitu baik terhadap wanita muda yang keluar dengan lelaki seorang diri.
Namun, saya dapat merasakan keikhlasan daripada pandangan Dafron. Dan lebih daripada itu, saya sangat teruja dapat berbual dalam bahasa Melayu. Setelah berpikir sejenak, saya mengangguk. Baiklah, saya akan tunjukkan tempat-tempat yang saya tahu. Cuma, saya juga ada persembahan pada waktu malam, jadi masa saya agak terhad. Dafron tersenyum lebar. Tidak mengapa. Saya berasa gembira jika dapat bersama Jamila walaupun dalam masa yang singkat. Terima kasih banyak-banyak. Saya mencadangkan Syarhi Zinda Mausoleum Kompleks kepada Dafron, yang paling cantik pada waktu matahari terbenam. Jika kita bertolak sekarang, kita boleh melihat matahari terbenam, Dafron berkata. Bagus sekali. Kami mula berjalan bersama. Sambil berjalan di jalanan, kami terus berbual. Dafron bercerita tentang kehidupan kerjanya di Malaysia, saya pula bercerita tentang kehidupan harian di Uzbekistan. Anehnya, kami cepat mesra. Berbual dalam bahasa Melayu tidak terasa janggal, malah terasa semula jadi. Dafron mendengar bahasa Melayu saya yang terhenti-henti tanpa ketawa dan dengan serius. Pada masa itu pun, saya sama sekali tidak menyangka bahwa pertemuan ini akan mengubah hidup saya sepenuhnya. Saya hanya pikir ia akan menjadi malam istimewa di mana saya boleh bercakap bahasa Melayu. Namun, takdir sudah pun bermula, 3 hari yang paling penting dalam hidup saya kini bermula. Kami tiba di kompleks makam Syarhi Zinda ketika matahari terbenam. Makam-makam yang dihiasi dengan jubin biru bersinar megah di bawah cahaya matahari terbenam. Dafron berulang kali meluahkan rasa kagumnya sambil melihat bangunan-bangunan itu. Sungguh cantik. Saya hanya pernah melihatnya dalam gambar, tetapi melihatnya secara langsung jauh lebih megah dan indah. Saya gembira sekali dapat melihat tempat seperti ini bersama Jamila, bukan sendirian. Saya menjelaskan sejarah tempat itu kepada Dafron. Kompleks makam ini adalah tempat di mana para bangsawan dan kerabat diraja zaman Empire Timurid bersemayam dari abad ke-14 hingga ke-15. Hiasan jubin biru yang Anda lihat itu sangat terkenal. Dafron mengangguk sambil mendengar penjelasan saya. Kami perlahan-lahan menaiki tangga sambil berbual. Tangga itu sempit dan curam, tetapi seronok untuk mendakinya. Kami berhenti sebentar di pertengahan jalan dan memandang ke bawah ke arah pemandangan bandar, Samarkand yang disinari matahari terbenam sungguh indah. Dafron mengambil banyak gambar. Saya mula menceritakan sedikit lebih terperinci tentang kehidupan harian saya kepada Dafron. Sebenarnya, saya bekerja di kedai cenderamata pada siang hari, tetapi saya juga ada pekerjaan lain pada waktu malam. Dafron bertanya dengan wajah hairan, pekerjaan apa? Saya sedikit malu, tetapi saya memutuskan untuk bercakap jujur. Saya mengadakan persembahan nyanyian untuk pelancong. Saya menyanyikan lagu rakyat tradisional Uzbekistan. Saya perlu mencari lebih banyak uang. Keluarga saya agak kesempitan. Dafron menunjukkan ekspresi terkejut. Nyanyian, jadi Jamila seorang penyanyi rupanya. Saya malu nak digelar penyanyi. Saya cuma penghibur jalanan biasa, tapi saya suka menyanyi. Itu sahaja yang boleh saya lakukan. Namun, pandangan Dafron berubah. Saya dapat merasakan sesuatu yang istimewa dari ekspresinya yang serius. Dia berkata dengan suara yang serius, saya sungguh ingin mendengar suara Jamila. Boleh tak awak nyanyikan satu lagu untuk saya, di sini, sekarang, saya teragak-agak. Ya, sekarang hanya kita berdua di sini. Saya akan berasa sangat gembira jika dapat mendengar lagu Jamila di tempat yang begitu indah ini. Saya mengangguk pada permintaannya yang tulus itu. Saya menutup mata dan menarik nafas dalam-dalam. Kehangatan matahari terbenam menyelimuti wajah saya. Kemudian saya mula menyanyikan lagu rakyat tradisional Uzbekistan. Ia adalah lagu yang menyayat hati tentang merindukan kekasih. Angin malam bertiup perlahan,
dan suara saya bergema di udara senja yang sunyi. Semasa menyanyi, saya benar-benar tenggelam dalam dunia lain. Perasaannya berbeza daripada menyanyi di jalanan seperti biasa. Saya tidak perlu sadar akan pandangan pelancong, dan saya tidak perlu berusaha untuk mendapatkan tip. Saya hanya dapat menumpukan perhatian pada lagu itu sendiri. Saya menyalurkan perasaan saya ke dalam lagu itu. Kasih sayang kepada keluarga, kesedihan hari-hari yang sukar, harapan untuk masa depan, semuanya saya masukkan ke dalamnya. Apabila lagu berakhir dan saya membuka mata, Dafron terdiam. Dia hanya merenung saya. Air mata berlinang di matanya. Saya keliru. Dafron, awak oke? Kesunyian berlaku seketika. Kemudian dia berkata dengan suara yang bergetar, Jamila, ini benar-benar bakat yang luar biasa. Walaupun saya tidak paham satu pun liriknya, saya rasa sebab perasaan yang terkandung dalam lagu itu disampaikan secara langsung. Saya terkejut dengan reaksinya. Kebanyakan pelancong hanya bertepuk tangan dan memberi tip, hampir tiada siapa yang benar-benar terharu. Tetapi Dafron berbeza. Dia terus berkata dengan serius, suara dan ekspresi Jamila benar-benar istimewa. Nada juga stabil, dan ekspresi emosi juga hebat. Bakat seperti ini tidak boleh terhenti di pentas kecil ini sahaja. Saya teragak-agak. Apa maksud awak? Saya cuma penghibur jalanan biasa. Dafron memegang tangan saya. Tidak, Jamila bukan orang biasa. Di Malaysia, ada sistem yang menyokong orang berbakat secara sistematik. Ada banyak rancangan uji bakat, dan agensi pengurusan juga menyediakan latihan. Jika awak ada bakat, awak boleh mendapat peluang tanpa mengira latar belakang atau akademik. Bakat seperti Jamila memang mampu melakukannya. Saya tidak percaya. Malaysia, adakah itu mungkin? Saya orang asing. Dafron berkata dengan suara yang penuh keyakinan, mungkin. Malah, saya boleh menjadikannya mungkin. Sekarang di Malaysia, ramai penyanyi asing juga aktif. Terutama jika Jamila boleh berbahasa Melayu dan suka irama Malaysia, itu akan menjadi kekuatan besar. Dia menyambung, bakat Jamila bukan sekadar alat untuk mencari rezeki, tetapi potensi yang tidak terbatas. Di sini awak mungkin hanya memperoleh 1000 som sehari, tetapi di Malaysia, awak boleh mencapai lebih banyak lagi dengan bakat itu. Dan lebih penting lagi, bakat Jamila akan diiktiraf dengan sewajarnya. Malam itu, buat pertama kalinya saya bertemu dengan seseorang yang melihat bakat saya sebagai potensi, bukan sekadar alat untuk menyerah hidup. Dafron benar-benar terharu mendengar lagu saya dan bercakap tentang masa depan saya dengan serius. Tidak pernah ada sesiapa yang mengatakan perkara seperti itu kepada saya. Kami duduk di sana berbual sehingga matahari terbenam sepenuhnya dan kegelapan tiba. Dafron menerangkan dengan terperinci tentang industri musik Malaysia, rancangan uji bakat, sistem agensi pengurusan, proses latihan, dan aktiviti selepas debut. Sambil mendengar ceritanya, saya rasa seperti dunia baru terbuka di hadapan saya. Saya bertanya kepadanya, Dafron, mengapa awak bercakap perkara seperti ini kepada saya? Kita baru sahaja berjumpa hari ini, kan? Dafron sedikit teragak-agak sebelum berkata, saya tidak tahu kenapa. Cuma, saya rasa rugi jika bakat Jamila terpendam, dan sejujurnya, saya ingin berbual lebih banyak dengan Jamila. Jantung saya berdebar-debar mendengar pengakuannya yang jujur. Saya merasakan muka saya memerah. Mujurlah gelap, jadi Dafron mungkin tidak nampak. Dafron mencadangkan agar kami bertemu lagi esok apabila kerjanya selesai. Saya menerima janji itu dengan hati yang berdebar. Malah dalam perjalanan pulang, hati saya berasa anehnya bersemangat. Siapakah lelaki ini sebenarnya? Mengapa dia memberi saya harapan seperti ini? Mengapa dia melihat saya dengan begitu serius? Pelbagai pemikiran berlegar di kepala saya.
Saya hampir tidak dapat tidur malam itu. Kata-kata Davron terus berlegar di pikiran saya. Keesokan harinya, Davron datang seperti yang dijanjikan. Kira-kira jam 5 petang, dia sedang menunggu di hadapan kedai saya dengan senyuman. "Jamila, terima kasih banyak-banyak semalam. Awak ada masa hari ini?" Saya mengangguk. "Iya, hari ini pun, saya ada masa sebelum persembahan malam. Kami melawat tempat-tempat menarik lain disamarkan bersama-sama, kami menuju ke Masjid Bibi Hanim." Davron sekali lagi kagum dengan kemegahan masjid yang besar itu, sungguh menakjubkan. Bagaimana mereka membina bangunan sebesar ini pada zaman itu? Saya menerangkan seberapa banyak yang saya tahu. Masjid ini dibina atas perintah Empire Timurid pada abad ke-14. Timur yang kembali dari ekspedisi India membinanya untuk istrinya. Pada masa itu, ia adalah salah satu masjid terbesar di dunia. Davron mengambil gambar dengan penuh minat sambil mendengar penjelasan saya. Kami perlahan-lahan melihat-lihat di dalam masjid. Halaman yang luas, kubah yang tinggi, dan hiasan jubin yang halus semuanya menakjubkan. Davron mendengar dengan teliti setiap yang saya terangkan. Dan dia bercerita tentang Malaysia kepada saya. Davron adalah seorang pekerja pejabat biasa yang bekerja di sebuah syarikat di Kuala Lumpur, tetapi ceritanya adalah dunia baru bagi saya. Dia berkata bahwa di Malaysia, orang yang berbakat diberi banyak peluang. Jika ada bakat, seseorang boleh berjaya tanpa mengira latar belakang atau akademik. Saya sangat mengagumi kata-kata itu. Seterusnya, kami menuju ke runtuhan Syahrisab. Ia adalah tempat kelahiran Timur, di sana kami melawat runtuhan istana musim panas. Kini hanya tinggal runtuhan, tetapi kami dapat membayangkan kemegahan pada masa itu. Davron sangat berminat dengan sejarah, dan saya menerangkan seberapa banyak yang saya tahu. Pada hari kedua juga, kami menghabiskan masa bersama. Kami pergi ke Balai Cerap Uluh Bek. Ia adalah balai cerap yang dibina pada abad ke-15 dan merupakan taraf tertinggi di dunia pada masa itu. Davron juga berminat dengan sains. Kami melihat-lihat balai cerap sambil berbincang tentang kebijaksanaan orang-orang zaman dahulu. Tanpa disedari, perasaan istimewa telah mula mekar di antara kami. Pandangan Davron terhadap saya telah berubah. Ia adalah pandangan yang lebih hangat dan penuh kasih sayang daripada hari pertama. Saya juga berasa anehnya tenang dan gembira apabila bersamanya. Seolah-olah saya mengenali seseorang itu sejak dahulu kala. Pada malam hari ketiga, kami hendak berpisah berhampiran Hotel Davron di mana dia akan kembali ke Tashkent. Waktu itu sudah melebihi jam 9 malam. Saya berasa berat hati untuk berpisah dengan Davron. Memikirkan dia akan pulang ke Malaysia esok, hati saya terasa berat. Sedang kami berjalan di jalanan, tiba-tiba sekumpulan 15 lelaki menghalang laluan kami. Mereka kelihatan mabuk dan memandang orang asing dengan pandangan bermusuhan. Saya mengenali mereka. Mereka adalah Samseng yang sering menimbulkan masalah di kawasan kejiranan. Ketua kumpulan itu mendekati Davron dan menjerit dalam bahasa Uzbekistan, "Hei orang asing, ini kawasan saya. Berikan uang." Saya faham kata-kata itu, seluruh badan saya kaku. Situasi seperti ini bukan kali pertama, tetapi ia tetap menakutkan. Saya lebih takut karena saya bersama Davron, namun, Davron tidak seperti yang saya sangka. Dia sama sekali tidak panik. Sebaliknya, dia dengan tenang memegang tangan saya erat dan menolak saya ke belakangnya. Kemudian dia berkata dengan tegas dalam bahasa Inggris, "Saya orang Jepun, bukan orang Cina. Awak semua pernah dengar tentang karate. Saya seorang pengamal karate. Saya akan berikan uang, tetapi jangan sentuh wanita ini." Suara Davron tidak bergetar. Sebaliknya, ia penuh keyakinan. Dia mengeluarkan dompetnya dari poket dan menyerahkan uang. "Nah, ambil ini.
Mereka saling berpandangan setelah menerima uang itu, kesunyian tegang berlaku seketika. Akhirnya, mereka mengambil uang itu dan pergi sambil mencemuh. Orang bernasib baik, hari ini saya berasa baik, jadi saya lepaskan. Setelah mereka pergi sepenuhnya, barulah Dafron melepaskan ketegangannya. Saya menggigil ketakutan seluruh badan. Kaki saya terasa lemah dan saya hampir terduduk. Dafron memeluk saya ke dalam pelukannya. Jangan risau Jamila, awak selamat sekarang. Mereka sudah pergi. Dalam pelukan hangatnya, saya akhirnya mula menangis. Saya takut. Saya sungguh takut. Saya sangat takut jika Dafron akan cedera. Dafron mengusap kepala saya sambil berkata, maafkan saya. Saya telah menyebabkan Jamila berada dalam bahaya. Tidak, bukan salah Dafron. Saya menggelengkan kepala. Malah, terima kasih kerana melindungi saya. Kami berada begitu untuk seketika. Jantung saya berdegup kencang seperti orang gila. Bukan hanya kerana ketakutan. Di hadapan bahaya nyawa, tindakan Dafron yang hanya ingin melindungi saya, terukir dalam hati saya. Saya merasakan bahwa lelaki ini adalah benar, seorang yang mengutamakan keselamatan saya daripada keselamatannya sendiri. Dafron memandang saya, memegang wajah saya dengan kedua tangannya. Sambil menyeka air mata yang mengotori wajah saya, dia berkata, Jamila, sebenarnya saya sudah 2 hari bergelut. Adakah saya layak untuk mengatakan kata-kata ini? Kita baru sahaja berjumpa 3 hari, kan? Tetapi setelah mengalami apa yang berlaku hari ini, saya tidak dapat menahan diri lagi. Dia terus berkata dengan suara yang bergetar, saya faham kesulitan hidup awak. Saya juga tahu bahwa dunia tempat kita hidup sangat berbeza, tetapi pada saat ini, berada bersama awak adalah kebahagiaan terbesar bagi saya. Saya tidak mahu melepaskan perasaan ini. Beri saya peluang. Saya mengangguk sambil menitiskan air mata, saya juga sama. Dafron. Saya juga tidak dapat tidur setiap malam sejak bertemu dengan Dafron. Saya tidak tahu apa ini, tetapi hati saya semakin terpaut kepada Dafron. Pada saat itu, kami menjadi sepasang kekasih yang hangat. Walaupun hanya 3 hari, masa itu terasa seperti keabadian. Saya pikir dengan lelaki ini, saya dapat mengatasi apa jua kesulitan. Namun, realiti tidaklah semanis itu, ujian terbesar menanti kami. Keesokan harinya, saya memberanikan diri menjemput Dafron ke rumah saya. Ia adalah petang Ahad. Saya ingin memperkenalkannya kepada ibu bapa saya. Dafron sepatutnya kembali ke Tashkent malam itu, dan pulang ke Malaysia dengan penerbangan pagi esok, tetapi dia bersetuju dengan gembira. Dan dia membawa hadiah yang telah dia sediakan secara pribadi untuk diberikan kepada rakan perniagaan. Ia adalah set teh premium Malaysia dan produk syarikatnya. Ia bukan sesuatu yang dibeli untuk kegunaan pribadi, tetapi telah dibeli terlebih dahulu sebagai hadiah untuk rakan perniagaan, namun dia gembira menyerahkannya untuk keluarga kami. Sekitar jam 4 petang, Dafron tiba di rumah saya. Kami tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir Samarkand. Rumah itu lama, tetapi ibu selalu menjaganya bersih. Ayah dan ibu, serta semua adik perempuan saya menyambut Dafron. Dafron menanggalkan kasutnya di pintu masuk sambil memberi salam dengan sopan. Assalamualaikum. Nama saya Dafron. Saya mengenali keindahan Uzbekistan melalui Jamila. Terima kasih kerana menjemput saya. Dia menundukkan kepala dengan hormat mengikut cara Malaysia. Ayah saya kelihatan terharu dengan tingkah lakunya. Ibu menyediakan roti tradisional, nan, dan plov dengan penuh kasih sayang. Ia adalah tradisi Uzbekistan untuk melayan tetamu. Di meja makan, terdapat juga hidangan daging kambing, salad, dan buah-buahan. Ia adalah hidangan yang telah ibu sediakan beberapa hari sebelumnya. Semasa makan,
Dafron makan semua hidangan dengan penuh selera. Sedapnya. Ini pertama kali saya makan hidangan yang begitu lazat. Dia memuji hidangan itu dengan tulus ikhlas. Ibu gembira dan menyuruhnya makan lebih banyak. Semasa makan, Dafron mula bercakap tentang bakat saya. Ayah, Ibu, bakat nyanyian Jamila benar-benar istimewa. Saya secara kebetulan mendengar nyanyian Jamila, dan saya sungguh terkejut. Jika digabungkan dengan sistem sistematik di Malaysia, pasti ada peluang yang luar biasa. Ayah mendengar dengan ekspresi berminat, tetapi ekspresi ibu semakin gelap. Ibu memandang saya dengan mata bimbang. Saya tahu apa maksud pandangan itu. Apabila makan malam selesai dan Dafron pulang, ibu datang ke bilik saya. Ayah juga ada. Ekspresi ibu bapa saya serius. Jamila, ada sedikit perkara yang ingin dibincangkan. Ibu berkata dengan suara yang berat. Jantung saya berdebar kencang. Saya tahu ibu bapa akan membantah. Tetapi saya tidak mahu mendengarnya. Anakku, saya tahu kamu suka lelaki bernama Dafron itu. Tetapi bukankah terlalu tergesa-gesa? Awak baru berjumpa beberapa hari, kan? Ayah berkata dengan bimbang. Saya menjawab, Ayah, saya rasa dia benar-benar ikhlas. Dafron berbeza. Dia adalah orang pertama yang melihat saya dengan begitu serius. Ibu mengeluh. Jamila, kamu tidak tahu dunia ini. Tahukah kamu berapa ramai wanita yang saya lihat menderita karena berkahwin dengan lelaki asing? Ibu menyambung, seringkali mereka bercerai karena perbezaan budaya, dan kadang-kadang mereka terluka karena dianggap hanya mengejar uang. Awak kata awak boleh berbahasa Melayu sedikit, tetapi bukan itu sahaja. Bahasa hanyalah permulaan. Ayah juga menambah, awak ingat anak Mahmud jiran kita. Fatimah, dia berkahwin dengan lelaki Malaysia tetapi kembali dalam setahun. Dia tidak sesuai dengan keluarga suaminya. Makanan Malaysia juga tidak sesuai dengan selera. Betapa besarnya luka hati yang dia alami. Saya berkata sambil menahan air mata, Dafron bukan orang seperti itu. Dia adalah orang yang menyokong bakat saya dengan tulus. Dan dia menghormati saya sebagai seorang manusia. Ibu memegang tangan saya. Anakku, kami tidak mengatakan perkara ini karena kami tidak sayang kamu. Sebaliknya, kami bimbang karena kami terlalu sayang kamu. Selama beberapa hari, suasana di rumah muram. Dafron membatalkan penerbangan pagi Isnin dan berkata dia akan tinggal di Samarkand beberapa hari lagi. Dia telah menghubungi syarikatnya dan mengambil cuti. Saya tidak boleh pulang begini sahaja tanpa memujuk ibu bapa Jamila. Saya menceritakan bantahan ibu bapa saya secara terperinci kepada Dafron. Dafron berkata dengan suara yang serius, saya ingin bertemu dengan ibu bapa Jamila secara langsung dan menyampaikan keikhlasan hati saya. Saya akan datang lagi. Saya ingin berbincang secara rasmi. Pada malam Selasa, Dafron sekali lagi melawat rumah saya. Kali ini, dia lebih sopan, berlutut di hadapan ibu bapa saya dan menundukkan kepala dalam-dalam. Ayah, ibu, saya baru mengenali Jamila selama 3 hari. Mungkin ia kelihatan singkat, tetapi saya yakin. Suara Dafron bergetar tetapi tegas. Saya mula menyayangi Jamila bukan karena uang atau apa-apa sebab lain, tetapi karena bakatnya, potensi masa depannya, dan dirinya sebagai seorang manusia. Di Malaysia, saya akan bertanggung jawab terhadap impiannya dan menjadikannya kenyataan. Beri saya peluang. Ayah berdiam diri dengan berat hati. Ibu bertanya sambil berlinang air mata, Dafron, adakah kamu benar-benar akan membahagiakan anak saya? Adakah anak saya akan kesepian dan menderita jika dia pergi ke Malaysia? Itu yang paling kami bimbangkan. Di sini, keluarga kami bersama, tetapi di Malaysia dia akan seorang diri, bukan? Dafron menundukkan kepala.
Saya memahami sepenuhnya kebimbangan ibu bapak, saya juga ada ibu bapak, jadi saya paham perasaan itu, tetapi saya berjanji. Saya akan melakukan segala-galanya untuk membantu Jamila tidak berasa kesepian di Malaysia, agar bakatnya dapat bersinar, dan yang paling penting, agar dia bahagia. Saya ingin berkahwin dengan Jamila. Pada saat itu, suasana di dalam bilik seolah-olah terhenti, saya tidak dapat bernafas. Ayah perlahan-lahan membuka mulutnya. Dafron, saya paham keikhlasan hati kamu. Tetapi kami ada tradisi, tolong fahami juga hati ibu bapak yang akan menghantar anak perempuan kami. Ayah sedikit teragak-agak sebelum berkata, menurut tradisi kami, pengantin lelaki perlu menyediakan uang hantaran kepada keluarga pengantin perempuan. Itu adalah tanda niat untuk menghargai dan bertanggung jawab terhadap anak perempuan kami. Kira-kira 50 juta som Uzbekistan. Kira-kira USD, 4.000 sudah cukup. Dafron tidak teragak-agak sedikit pun. Baiklah, saya akan menyediakannya. Dafron pulang ke Malaysia pada hari Rabu, dan saya membuat panggilan video dengannya setiap hari. Dia berkata dia berusaha gigih menyimpan uang di Malaysia. Dia juga berkata dia bekerja sambilan selain daripada kerja syarikatnya. Saya berasa bersalah. Dafron, awak tidak perlu berbuat sejauh itu. Namun, Dafron ketawa sambil berkata, tidak mengapa. Sebulan kemudian, Dafron sekali lagi datang ke Uzbekistan. Kali ini dia membawa 80 juta som Uzbekistan kira-kira USD 6.400. Ia adalah jumlah yang 30 juta som lebih banyak daripada yang diminta oleh ibu bapak saya. Saya terkejut. Dafron, awak tidak perlu menyediakan sebanyak ini. Dafron menyerahkan uang itu kepada ibu bapak saya sambil berkata, saya tidak berniat untuk membeli Jamila dengan uang. Ini adalah janji saya untuk menghormati keluarga besar dan tradisi Anda, dan saya akan bertanggung jawab terhadap Jamila seumur hidup. Dan saya berharap ini dapat membantu sedikit agar keluarga Anda tidak perlu risau apabila Jamila pergi ke Malaysia, walaupun sedikit, sila terima. Ibu menitiskan air mata melihat tingkah lakunya. Ayah juga memegang erat tangan Dafron. Dafron, saya serahkan anak saya kepada kamu. Saya paham sekarang bahwa kamu serius, kami mempunyai prasangka. Maafkan kami. Begitulah ibu bapak saya akhirnya merestui perkawinan kami. Saya menitiskan air mata gembira. Akhirnya, ia adalah saat di mana babak baru dalam hidup saya akan bermula. Selepas mendapat restu ibu bapak, Dafron segera membantu saya dengan visa Malaysia. Dari penyediaan dokumen hingga tempahan temu janji di kedutaan, dia menyokong setiap proses dengan teliti. Selepas kembali ke Malaysia, dia setiap hari menelepon untuk memeriksa kemajuan. Jamila, adakah semua dokumen sudah siap? Bagaimana dengan temu janji di kedutaan? Jangan gugup, jawab sahaja dengan tenang. Proses permohonan visa lebih rumit daripada yang disangka. Ada banyak dokumen yang perlu disediakan seperti sijil lahir, sijil hubungan keluarga, sijil status perkawinan. Dafron menyusun dan menghantar senarai dokumen yang diperlukan, dan menerangkan satu persatu bagaimana untuk menyediakannya. Saya bekerja pada siang hari dan sibuk menyediakan dokumen pada waktu malam. Yang paling sukar adalah temu janji di kedutaan. Saya perlu pergi ke kedutaan Malaysia di Tashkent, dan malam sebelum temu janji, saya tidak dapat tidur karena gugup. Dafron terus memberi semangat melalui telepon, Jamila, awak pasti boleh. Jujur sahaja dalam jawaban, pada hari temu janji, saya pergi ke kedutaan dengan hati yang berdebar-debar. Pegawai temu janji bertanya dalam bahasa Melayu dan saya berusaha sebaik mungkin untuk menjawab. Mengapa Anda ingin pergi ke Malaysia? Bagaimana Anda bertemu dengan Dafron? Apa yang Anda ingin lakukan di Malaysia? Saya menjawab dengan tulus hati.
Saya mencintai Dafron, dan saya ingin belajar menyanyi di Malaysia. 2 bulan kemudian, visa saya akhirnya diluluskan. Saya membeli tiket penerbangan ke Malaysia. Seminggu sebelum berlepas, rumah menjadi sibuk. Ibu mengemas pakaian saya untuk dibawa ke Malaysia, dan ayah pula menasihati saya. Anakku, jika kamu pergi ke Malaysia, jagalah kesehatan dan dengarlah cakap Dafron. Malam sebelum berlepas, keluarga kami mengadakan majelis perpisahan kecil. Ibu menyediakan hidangan kegemaran saya. Di meja makan, penuh dengan hidangan kegemaran saya seperti plov, nan, manti, syurpa. Saya menahan air mata sambil makan setiap suap. Ibu memegang erat tangan saya sambil menitiskan air mata. Jamila, jangan sakit dan jagalah kesehatan di Malaysia. Jika ada masalah, hubungi kami bila-bila masa. Kami akan sentiasa menyokong kamu. Ayah berdiam diri tetapi menepuk bahu saya untuk memberi semangat. Capailah impianmu. Kami sentiasa menyokongmu. Adik-adik saya mengemas pakaian saya sambil merasa cemburu. Kakak, Malaysia memang tempat yang bagus, kan? Boleh tak kami pergi melawat nanti? Laila bertanya. Saya mengangguk. Sudah tentu. Apabila kakak sudah stabil, kakak akan jemput kamu semua. Adik bongsu saya, Amir, memeluk saya sambil menangis. Kakak, jangan pergi. Saya memeluk Amir erat sambil berkata, kakak akan balik tak lama lagi. Kakak akan kerap telepon. Penerbangan ke Kuala Lumpur mengambil masa 9 jam. Saya melihat keluar tingkap, merasakan harapan dan kebimbangan tentang kehidupan baru pada masa yang sama. Adakah saya akan berjaya di Malaysia? Adakah saya benar-benar akan mendapat peluang seperti yang dikatakan Dafron? Pelbagai pemikiran berlegar di kepala saya. Di dalam kapal terbang, saya membuka buku perbualan bahasa Melayu. Saya mengulang kaji frasa yang boleh digunakan di lapangan terbang. Tandas di mana? Di mana tandas? Di mana saya boleh mengambil bagasi ini? Di mana saya boleh mengambil bagasi ini? Perhentian taksi di mana? Di mana perhentian taksi? Saya berlatih dengan senyap. Pesawat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Kelia, pada jam 10 malam. Saya turun dari pesawat, menjalani pemeriksaan imigresen, dan mengambil bagasi. Saat saya keluar ke balai ketibaan, Dafron sedang menunggu saya dengan sejambak bunga. Jamila, awak benar-benar datang, selamat datang. Dafron tersenyum lebar dan memeluk saya. Saya menangis dalam pelukannya. Saat saya keluar dari lapangan terbang, saya terkejut. Walaupun sudah lewat malam, lapangan terbang bersinar terang, dan orang ramai bergerak dengan teratur. Lantai sangat bersih dan berkilat. Tandas yang bersih hingga boleh bergerak secara otomatis, papan tanda maklumat yang mesra, semuanya sempurna. Dafron, tempat ini sungguh menakjubkan. Lapangan terbang sebesar ini begitu bersih dan sistematik. Apabila saya kagum, Dafron tersenyum dan berkata, ini baru permulaan. Banyak lagi perkara yang akan membuat awak terkejut. Kami menaiki kereta api ke Kuala Lumpur. Walaupun sudah lewat malam, kereta api bersih dan selamat. Orang ramai duduk dengan tenang, melihat telepon pintar atau membaca buku. Tiada siapa yang bising atau membuang sampah. Ia sangat berbeza dengan pengangkutan awam yang sesak di Uzbekistan. Di dalam kereta api, saya melihat sekeliling. Tempat duduk yang bersih, peta laluan yang jelas, pengumuman yang tepat, semuanya sistematik. Selain itu, setiap stesen mempunyai pintu platform, menjadikannya selamat. Saya tidak dapat menahan rasa kagum. Apabila kami tiba di stesen Kuala Lumpur, saya sekali lagi terkejut. Walaupun sudah melepasi tengah malam, bandar itu terang benderang dan wanita boleh berjalan seorang diri dengan selamat. Bangunan-bangunan tinggi menjulang ke langit, dan tiada satupun sampah kelihatan di jalanan.
Lampu neon bersinar terang, dan kedai-kedai masih buka walaupun sudah lewat malam. Dafron membawa saya ke sebuah pangsapuri kecil yang telah disediakan terlebih dahulu. Dia berkata ia adalah tempat kami berdua akan tinggal buat sementara waktu. Ia adalah bilik studio kecil, tetapi bagi saya ia seperti istana. Bilik mandi dengan air panas yang mengalir melimpah, dapur yang bersih, pemanas yang hangat, internet yang laju, semuanya ada. Saya berasa terharu hingga hampir menitiskan air mata. Keesokan harinya, Dafron menunaikan janjinya dan membawa saya ke uji bakat agensi Irama Malaysia di Kuala Lumpur. Lokasi uji bakat adalah di Bukit Bintang. Kami pergi dengan LRT. Apabila saya turun di stesen Bukit Bintang, saya sekali lagi terkejut. Ramai sungguh orang. Namun, walaupun sesak, mereka bergerak dengan teratur. Ruang uji bakat penuh dengan orang yang bercita-cita menjadi penyanyi seperti saya. Di bilik menunggu, tangan saya menggeletar kerana gugup. Dafron memegang tangan saya sambil berkata, "Jamila pasti boleh, saya percaya pada bakat Jamila." Saya menyanyikan lagu yang telah saya sediakan dengan hati yang berdebar-debar. Ia adalah gabungan lagu rakyat Uzbekistan dan irama Malaysia. Semasa menyanyi, saya menutup mata dan mencurahkan sepenuh hati. Kenangan kampung halaman, kasih sayang kepada keluarga, semangat untuk impian baru, semuanya saya masukkan ke dalamnya. Reaksi para juri sangat hangat, ada daya tarikan yang unik, sebutan agak kekok, tetapi ekspresi emosi sangat hebat. Kata seorang juri, seorang lagi juri menambah, fakta bahwa seorang warga asing menyanyikan irama Malaysia juga merupakan kekuatan besar. Kini adalah era global, kan? Ada banyak potensi. Apabila kami keluar dari ruang uji bakat, Dafron memegang erat tangan saya. "Awak buat dengan sangat baik, Jamila. Pasti akan ada keputusan yang baik." Saya merasakan bahwa hanya 2 hari setelah menjejakkan kaki di Malaysia, saya semakin dekat dengan impian saya. Ini benar-benar adalah tanah di mana saya dihormati, dan dapat mencapai impian saya. Semua yang Dafron janjikan telah menjadi kenyataan. Selepas setahun, saya lulus uji bakat agensi dan secara rasmi menjadi pelatih. Setiap hari saya menjalani latihan vokal dan kelas bahasa Melayu, meningkatkan kemahiran saya. Guru-guru tegas, tetapi mereka sangat menyayangi saya. Apabila soalan saya salah, mereka akan mengajar saya berulang kali, dan apabila cara pernafasan saya tidak betul, mereka akan meminta saya bermula dari asas. Kemudian, Dafron dan saya memutuskan untuk mengadakan majelis perkawinan. Kami menempah sebuah dewan perkawinan di Kuala Lumpur dan menjemput ibu bapa saya ke Malaysia. Kami menjemput kedua ibu bapa dan adik-adik perempuan saya. Saya ingin keluarga saya melihat Malaysia secara langsung. Ibu bapa saya dikatakan gugup kerana pertama kali menaiki kapal terbang. Adik saya Laila memberitahu melalui telepon, "Kakak, ibu dan ayah sangat gugup sebelum menaiki kapal terbang." Ayah coba berlagak biasa tetapi tangannya menggeletar. Saya ketawa dan menjawab, "Tidak mengapa, nanti dah biasa." Apabila ibu bapa saya tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, mereka terdiam sebaik sahaja keluar dari balai ketibaan. Ibu memegang tangan saya dan berbisik, "Jamila, adakah ini benar-benar lapangan terbang? Begitu besar dan cantik. Tidak dapat dibandingkan dengan lapangan terbang Samarkan kita." Ayah saya terkejut melihat laluan bergerak otomatik, ini bergerak sendiri. Anehnya, ayah saya berjalan di laluan bergerak itu dengan rasa hairan seperti kanak-kanak. Adik-adik saya melihat sekeliling lapangan terbang dan mengambil gambar. Ibu bapak saya kagum, mengatakan bahwa tandas pun dihias dengan kemudahan canggih. Ibu keluar dari tandas dan berkata, "Jamila, tandas ini lebih bersih daripada hotel. Air mengalir secara otomatik, dan ada air panas juga."
Saya ketawa dan menjawab, "Ibu, ini baru permulaan. Saya dan Dafron membawa ibu bapak dan adik-adik saya ke Kuala Lumpur. Dafron telah menyewa sebuah van besar terlebih dahulu. Kereta biasa terlalu kecil untuk 7 orang. Apabila Dafron memanggil kereta menggunakan aplikasi taksi, kereta tiba dalam 2 menit. Ayah terkejut dan bertanya, boleh datang secepat ini? Disamarkan kami perlu menunggu taksi selama 30 menit. Dafron ketawa dan menjawab, di Malaysia, itu biasa. Jika panggil melalui aplikasi, ia akan datang segera. Pemandu itu tidak menunjukkan wajah janggal sama sekali walaupun melihat ibu bapak asing. Malah, dia memberi salam dengan ramah dan memasukkan bagasi ke dalam booth, kemana Anda ingin pergi. Saya akan laraskan suhu tempat duduk agar Anda selesa. Ibu berbisik di telinga saya, mengapa orang di sini begitu baik? Mereka melayan pelanggan seperti raja. Apabila kereta memasuki pusat bandar Kuala Lumpur, ibu bapak saya lebih terkejut. Walaupun sudah jam 10 malam, bandar itu bersinar terang. Pencahayaan bangunan pencakar langit yang mewah, jalan raya yang bersih dan teratur, kereta-kereta bergerak dengan teratur. Ayah melihat keluar tingkap dan kagum, begitu besar dan ramai orang, tetapi mengapa begitu teratur? Semua kereta berhenti di satu lampu isyarat. Ibu terkejut melihat jalanan. Tidak ada satu pun sampah pun. Walaupun malam, wanita berjalan seorang diri, sungguh negara yang selamat. Laila bertanya, "Kakak, di sini selamat ke jalan seorang diri pada waktu malam?" Saya mengangguk. "Iya, Malaysia memang selamat. Saya pun jalan seorang diri pada waktu malam." Ibu bapak saya kelihatan terkejut dengan segala-galanya di Malaysia. Apabila kami tiba di rumah baru, ibu bapak saya sekali lagi terkejut. Pangsapuri tempat kami tinggal kecil, tetapi bersih dan modern. Sebaik sahaja masuk ke pintu, lampu menyala secara otomatis. Ia adalah sensor gerakan. Air pipe yang segera mengeluarkan air panas, pemanas yang hangat, internet yang laju, dan perkakas rumah terkini semuanya ada. Ibu melihat sekeliling dapur dan berkata, "Pasti sangat senang memasak di sini. Semuanya lengkap. Ada periuk nasi, ada ketuhar gelombang mikro. Sangat berbeza dengan rumah kita." Ayah menghidupkan televisi di ruang tamu. Skrinnya besar dan jelas. Ayah melihat sekeliling alat kawalan jauh dan berasa hairan. Banyaknya saluran, ada lebih 100. Saya ketawa dan menjelaskan, "Ayah, ini TV kabel. Awak boleh tonton rancangan yang awak mahu bila-bila masa." Keesokan harinya, kami membawa ibu bapa dan adik-adik saya melawat sekitar Kuala Lumpur. Pertama, kami pergi ke Bukit Bintang. Ramai sungguh orang kerana ia hujung minggu. Namun, dalam kesesakan itu ada keteraturan. Orang ramai beratur menunggu, dan apabila bersentuhan, mereka akan berkata maaf. Ibu berjalan di jalan Bukit Bintang dan berulang kali menyatakan kekagumannya. Kedai-kedai berbaris panjang dan papan tanda yang mewah menarik perhatian. Kedai kosmetik, kedai pakaian, kedai aksesori, restoran bersambung tanpa henti. Laila dan adik-adiknya melihat sekeliling dengan penuh minat. Semasa berjalan, ibu bertanya kepada seorang wanita Malaysia di mana tandas. Dia bertanya dalam bahasa Inggris, tetapi wanita itu tidak boleh berbahasa Inggris. Namun, dia tidak terus pergi. Dia mengeluarkan telepon pintar dan melancarkan aplikasi terjemahan, mencari lokasi tandas dan menunjukkannya. Malah, dia berjalan bersama sehingga ke tempat itu. Ibu menitiskan air mata sambil mengucapkan terima kasih kepada wanita itu. Selepas kembali dari tandas, dia berkata kepada saya, "Jamila, adakah orang asing begitu baik kepada orang yang tidak dikenali?" Wanita itu mungkin sibuk, tetapi dia meluangkan masa untuk kita. Saya ketawa dan menjawab, "Ibu, orang Malaysia memang begitu. Mereka sangat baik hati."
Kami makan sate dan nasi lemak di Bukit Bintang. Ibu bapak dan adik-adik saya terkejut dengan makanan Malaysia yang pertama kali mereka makan. Mereka berkata, pedas tapi sedap. Terutama ayah saya sangat menyukai sate. Ini sate, rupanya. Lembut dan pelik rasanya. Pedas tapi ketagihan, makan tengah hari di sebuah restoran barbeku. Dafron membakar daging dan mengajar kami cara makan. Kami makan daging, bawang putih, dan sos di atas daun sayur. Ibu bapak saya pada mulanya agak kekok, tetapi cepat membiasakan diri. Sedingse berkata, sedekah makan begini, dagingnya tidak rasa muak dan segar, sungguh sedap. Setelah selesai makan, kami menuju ke Menara Berkembar Petronas. Apabila kami naik ke dek pemerhatian, pemandangan Kuala Lumpur terbentang luas. Ayah saya terdiam melihat keluar tingkap. Besarnya bandar ini, bangunan-bangunan terbentang tanpa henti. Apabila naik ke dek pemerhatian Menara Berkembar Petronas, pemandangan Kuala Lumpur terbentang luas. Pemandangan bandar 360 geras sungguh megah. Sungai Klang melintasi bandar, dan bangunan pencakar langit tersusun rapat. Ibu menitiskan air mata melihat pemandangan itu. Jamila, kamu tinggal di tempat seperti ini, rupanya. Sungguh negara yang hebat. Pada waktu malam, kami pergi ke taman di sepanjang Tasik Perdana. Ia adalah waktu senja. Tepi Tasik ramai orang tetapi tidak sesak, orang yang berjoging, orang yang duduk di atas tikar, semua orang menikmati waktu dengan cara masing-masing. Ayah kagum melihat tepi Tasik yang bersih dan teratur. Sungai sebesar ini mengalir di tengah-tengah bandar, tetapi airnya begitu bersih. Orang ramai bersenam, berbasikal, berjalan-jalan, sungguh negara maju. Disamarkan kami tiada taman seperti ini. Adik-adik saya berlari riang di tepi Tasik. Amir menjerit, kakak, tempat ini sungguh bagus. Saya pun nak tinggal di sini nanti. Kami memeluk Amir sambil berkata, jika kamu belajar bersungguh-sungguh, kamu boleh datang. Kami memesan ayam goreng dan minuman dan makan di tepi Tasik. Ayam goreng ala Malaysia sangat populer di kalangan ibu bapak dan adik-adik saya. Ibu berkata, ini pertama kali saya makan ayam goreng yang begitu rangup dan sedap, perasaannya juga sungguh lazat. Apabila matahari terbenam sepenuhnya dan lampu-lampu bandar menyala, pemandangan malam yang lebih indah terbentang. Jambatan di sepanjang Sungai Klang bersinar dengan lampu, dan bangunan-bangunan di tepi Tasik juga bersinar megah. Ibu bapak saya memandang pemandangan itu dengan penuh takjub. Keesokan harinya kami melawat Batu Chafs dan Gereja Assumption. Saya ingin menunjukkan kepada mereka budaya dan tradisi berbilang kaum Malaysia. Melihat bangunan megah di Batu Caves, ayah berkata, Malaysia juga mempunyai sejarah dan budaya yang panjang. Hebatnya mereka dapat memelihara kuil dan tempat suci yang begitu indah. Selepas itu, kami juga pergi ke sebuah kedai kopi tradisional. Kami berehat sambil minum teh. Ayah kelihatan menyukai suasana kedai kopi yang tenang itu. Di tengah-tengah bandar modern seperti ini, ada ruang tradisional seperti ini. Orang Malaysia menjaga tradisi mereka dengan baik. Malam sebelum perkawinan, Dafron secara rasmi memberi hormat kepada ibu bapa kami. Dalam budaya Malaysia, menundukkan kepala hingga menyentuh lantai dengan lutut adalah tanda penghormatan dan kesetiaan yang mendalam. Dia berlutut di lantai dan menundukkan kepalanya begitu dalam sehingga keningnya menyentuh lantai. Ayah, ibu, saya akan membahagiakan Jamila seumur hidup. Terima kasih kerana mempercayai saya. Ayah memegang erat tangan Dafron. Matanya penuh air mata, tangannya menggeletar. Dafron, setahun yang lalu saya meragui kamu. Saya mempunyai prasangka terhadap lelaki asing, tetapi sekarang saya faham. Kamu benar-benar mencintai anak saya, ayah menyambung.
Terima kasih banyak-banyak karena memberikan dunia yang stabil dan indah seperti ini kepada anak saya. Saya terlalu tidak tahu tentang Malaysia. Saya tidak tahu bahwa ia adalah negara yang begitu maju, selamat, dan teratur. Jamila pasti boleh hidup bahagia di sini. Saya sudah tidak risau lagi. Ibu juga menitiskan air mata. Dafron, tolong jaga anak saya baik-baik. Kami beruntung mendapat menantu seperti kamu. Pada mulanya banyak kebimbangan, tetapi sekarang saya tahu Jamila benar-benar bertemu dengan orang yang baik. Kamu memang orang yang baik. Saya menangis bersama melihat pemandangan itu. Ia adalah saat di mana ibu bapa saya akhirnya memahami dan merestui pilihan saya dengan sepenuh hati. Ibu bapa yang setahun lalu membantah keras, telah membuka hati mereka sepenuhnya setelah melihat Malaysia secara langsung. Keikhlasan Dafron dan gambaran negara Malaysia telah menggerakkan hati ibu bapa saya. Laila berbisik kepada saya, "Kakak, ayah cakap dekat ibu malam tadi, Jamila sungguh bertuah. Dia diberkati dapat tinggal di negara seperti ini. Saya pun nak jadi macam kakak." Saya memeluk Laila sambil berkata, "Kamu pun boleh. Jika kamu berusaha gigih." Majelis perkawinan sungguh indah. Ibu bapa dan saudara mara saya datang dari Uzbekistan, dan ramai keluarga serta rakan-rakan Dafron juga hadir. Majelis perkawinan dihias dengan mewah, dan semuanya sempurna. Saya memakai gaun pengantin putih, dan berjalan di lorong perkawinan bersama Dafron. Lagu masuk dimainkan, dan semua tetamu berdiri. Saya memaut lengan ayah dan berjalan perlahan-lahan. Pada saat itu, semua kesukaran dan rintangan dalam hidup saya terlintas di pikiran. Hari-hari persembahan jalanan yang miskin di kedai cenderamata disamarkan, pertemuan pertama saya dengan Dafron, tentangan ibu bapa, dan sehingga saat ini. Ayah menyerahkan tangan saya kepada Dafron sambil berkata, "Tolong jaga anak saya baik-baik." Dafron menundukkan kepala dalam-dalam dan menjawab, "Saya akan membahagiakan dia seumur hidup." Saya tidak dapat menahan air mata. Ia adalah air mata kebahagiaan. Pengacara majelis bercakap, dan kami melafazkan ikrar perkawinan. Saya membaca ikrar perkawinan dalam bahasa Melayu. Sesuatu yang tidak dapat saya bayangkan setahun yang lalu. Saya bersumpah akan menjadi istri setia kepada Dafron sepanjang hayat saya, baik dalam suka maupun duka. Suara saya bergetar tetapi penuh keyakinan. Setelah majelis perkawinan selesai, majelis resepsi bermula. Presiden agensi dan guru-guru juga hadir. Presiden agensi memberi ucapan tahniah sambil berkata, "Jamila, tahniah banyak-banyak. Semoga bahagia. Dan teruskan usaha. Pasti akan ada berita baik tidak lama lagi." Selepas berkahwin, saya mula mengejar impian menjadi penyanyi dengan bersungguh-sungguh. Setiap hari saya menjalani latihan vokal selama 8 jam di agensi. Saya belajar secara sistematik dari pembetulan sebutan bahasa Melayu hingga teknik pernafasan, ekspresi emosi, dan etika pentas. Saya berlatih tanpa henti. Saya bangun pada jam 5 pagi untuk latihan vokal, dan menjalani latihan di agensi dari jam 9 pagi hingga 3 petang. Pada waktu petang saya mengikuti kelas bahasa Melayu, dan pada waktu malam saya berlatih menari. Saya menyanyi sehingga lewat malam. Walaupun sukar, saya bahagia. Karena saya melakukan apa yang saya ingin lakukan sepuas-puasnya. Dafron menyokong saya sepenuhnya. Ketika latihan awal pagi, dia akan bangun bersama saya dan menyediakan sarapan, dan apabila saya pulang lewat, dia akan memasak makan malam. Apabila saya letih, dia akan mengurut saya, dan apabila saya kelihatan sedih, dia akan memberi semangat. Jamila pasti boleh. Saya percaya pada bakat Jamila. Selepas 6 bulan, peluang datang dari agensi.
saya akan muncul dalam sebuah rancangan pertandingan irama Malaysia kecil yang dihasilkan oleh stesen televisi tempatan. Walaupun berskala kecil, ia adalah peluang yang luar biasa bagi saya. Walaupun bukan siaran nasional, ia adalah rancangan yang mempunyai jumlah penonton yang ramai di saluran TV kabel. Saya menyediakan persembahan unik yang menggabungkan lagu rakyat Uzbekistan dan irama Malaysia. Bahagian pertama bermula dengan lagu rakyat Uzbekistan, dan bahagian kedua beralih kepada irama Malaysia. Gubahan musik juga dibuat istimewa. Bunyi alat musik tradisional dutar diletakkan sebagai latar belakang, dan melodi irama Malaysia ditambahkan di atasnya. Pada hari siaran, tangan saya menggeletar kerana gugup. Di bilik menunggu, saya sentiasa menyanyikan lagu. Dafron menghantar mesej, "Jamila pasti boleh, saya percaya pada bakat Jamila. Saya akan menonton secara langsung dari syarikat. Saya sayang awak." Apabila saya naik ke pentas, saya menutup mata dan mula menyanyi. Suara saya memenuhi studio. Semasa menyanyikan lagu rakyat Uzbekistan di bahagian pertama, saya teringat kampung halaman saya. Ibu bapa, adik-adik, langit biru samarkan terlintas di pikiran. Apabila beralih kepada irama Malaysia di bahagian kedua, kenangan bersama Dafron kembali hidup. Pertemuan pertama kami, saat mendengar nyanyian di Syarhi Zindah. Apabila lagu berakhir, juri dan penonton berdiri dan bertepuk tangan. Seorang juri berkata, "Sungguh persembahan yang luar biasa. Jamila yang berasal dari Uzbekistan dapat menyanyikan irama Malaysia dengan begitu menyentuh hati. Ini bukan sekadar lagu, tetapi gabungan budaya." Seorang lagi juri menambah, "Suara Jamila mempunyai keikhlasan. Bukan sahaja tekniknya hebat, tetapi ia mengandungi hati yang tulus." Penyanyi seperti ini sangat diperlukan dalam pasaran irama Malaysia di Malaysia. Saya tidak dapat menahan air mata. Bakat nyanyian saya diiktiraf sebegitu rupa. Siaran itu mendapat sambutan yang lebih besar daripada yang dijangka. Video yang dimuat naik ke YouTube melebihi 1 juta tontonan dalam seminggu, dan ruangan komen dibanjiri dengan mesej sokongan. "Terharu sungguh, dari Uzbekistan tetapi dapat menyanyi irama Malaysia dengan begitu baik. Saya menyokong penyanyi asing yang mencintai Malaysia, Jamila, berjuanglah. Saya bersyukur kerana orang asing begitu menghargai dan mencintai budaya Malaysia, sebutan bahasa Melayu juga sungguh cantik." Sebuah komen menulis, "Bukankah ini era global yang sebenar? Budaya yang berbeza bertemu dan menghasilkan harmoni yang indah." Agensi itu mencadangkan saya membuat debut rasmi. Saya akan mengeluarkan album single dengan konsep wanita Uzbekistan yang menyebarkan irama Malaysia. Presiden agensi berkata, "Jamila, ini akhirnya permulaan sebenar. Mari sediakan lagu yang bagus dan buat debut dengan betul." Saya rasa seperti bermimpi. Saya yang dulu bekerja sebagai penjual cenderamata di Samarkand kini akan debut sebagai penyanyi di Malaysia, sesuatu yang tidak dapat saya bayangkan setahun setengah yang lalu. Saya menelepon Dafron. "Dafron, saya akan debut secara rasmi." "Ini semua kerana Dafron." Dafron berkata dengan gembira, "Tahniah Jamila." "Oh, tidak, sekarang awak istri saya, jadi saya perlu panggil awak." "Awak benar-benar tahniah. Saya tahu sejak pertama kali mendengar nyanyian Jamila. Jamila istimewa." Lagu utama dicipta oleh seorang komposer terkenal. Judul lagu itu ialah Rindu di Hati. Ia adalah lagu yang mengandungi perasaan merindukan kampung halaman dan orang yang dicintai. Ia adalah lagu yang sangat sesuai dengan kisah saya. Saya mencurahkan semua perasaan saya ke dalam lagu itu. Penggambaran video musik sungguh istimewa, ada juga lokasi di Uzbekistan. Agensi membiayai kos produksi dan membuat penggambaran di Samarkand. Kami membuat penggambaran di dataran Registan,
Kompleks Makam Syarhi Zinda, dan di hadapan kedai cenderamata tempat saya bekerja. Ibu, bapak, dan adik-adik saya juga muncul sebagai cameo dalam video musik. Ia adalah adegan keluarga yang berkumpul di meja makan. Ibu kelihatan malu di hadapan kamera, tetapi dia bersetuju dengan rela hati demi saya. Setelah selesai penggambaran, pengarah berkata, "Jamila, keluarga awak sungguh hangat. Kami dapat merakamkan visual yang hebat." Apabila album single pertama keluar, reaksinya sangat meletup. Ia menduduki karta musik, dan pelbagai rancangan TV menjemput saya untuk muncul. Saya menjalani penggambaran 3 hingga 4 rancangan sehari, dari rancangan pagi hingga rancangan malam. Saya menjalani hari-hari yang sibuk. Apabila saya muncul dalam sebuah rancangan bual bicara, pengacara bertanya, "Jamila, hidup Anda banyak berubah sebelum dan selepas datang ke Malaysia, kan?" Saya menjawab dengan jujur, "Ya, ia berubah sepenuhnya." Di Uzbekistan, sukar untuk memperoleh 1000 som sehari, tetapi sekarang saya memperoleh ganjaran yang sewajarnya dengan bakat saya. Pengacara bertanya lagi, "Apa yang paling Anda sukai tentang Malaysia?" Saya berpikir sejenak sebelum menjawab, "Peluang." Malaysia adalah negara yang memberikan peluang tanpa mengira latar belakang, asalkan ada bakat. Saya warga asing tetapi saya tidak didiskriminasi. Malah, saya menerima lebih banyak sokongan. Pendapatan saya juga meningkat. Saya kini memperoleh lebih daripada 20 kali ganda gaji bulanan saya di Uzbekistan. Saya dapat memperoleh kira-kira 13.000 hingga 14.000 ringgit Malaysia, kira-kira USD 3.000 sebulan. Dengan uang itu, saya menghantar 1.000 ringgit Malaysia, kira-kira USD 250 setiap bulan kepada ibu bapak saya di kampung. Saya juga menghantar yuran sekolah adik-adik saya. Ayah berkata melalui telepon, "Jamila, saya tidak sangka kamu akan berjaya sejauh ini. Saya sungguh bangga, keluarga kita diselamatkan karena kamu." Laila juga dapat masuk university, dan adik-adik juga dapat pergi ke pusat tuisian. Saya menjawab sambil menitiskan air mata, "Ayah, ini sahaja yang boleh saya lakukan." Ibu dikatakan sering bercerita kepada orang kampung. Adik saya Khalidah memberitahu melalui telepon, "Kakak, ibu selalu bercerita kepada makcik-makcik jiran. Anak saya jadi penyanyi di Malaysia, tahu. Dia pun keluar TV, tahu. Malaysia memang negara maju. Keluarga kami diselamatkan karena anak saya berkahwin dengan lelaki Malaysia. Saya kini menganggap Malaysia sebagai tanah air kedua saya. Di sini, saya bukan sekadar bekerja untuk menyara hidup, tetapi saya mengembangkan bakat saya dan mencapai impian saya. Sistem yang sistematik di Malaysia, peluang yang adil, dan budaya yang menghargai bakat telah membimbing saya sejauh ini. Setahun selepas debut, saya akan muncul dalam sebuah rancangan musik besar. Ia adalah siaran nasional. Saat saya berdiri di pentas, saya menggigil, tetapi pada masa yang sama, saya penuh dengan keyakinan. Saya menyanyikan lagu yang telah saya sediakan dengan sempurna. Apabila siaran berakhir, papan buletin penonton penuh dengan komen sokongan. Seorang penonton menulis, "Melihat Jamila, saya merasakan Malaysia benar-benar negara di mana seseorang boleh berjaya asalkan ada bakat. Bukan kewarganegaraan atau latar belakang yang penting, tetapi bakat dan usaha." Terima kasih kepada orang seperti Jamila karena memilih Malaysia. Dafron tetap menjadi penyokong saya yang boleh dipercayai di sisi saya. Walaupun dengan jadwal yang sibuk, dia menjaga saya dan menyokong saya. Apabila penggambaran selesai lewat, dia akan pulang awal dari syarikat untuk menjemput saya. Apabila saya letih, dia akan menyuruh saya berehat di rumah, dan apabila saya tidak sehat, dia akan membawa saya ke hospital. Kadang-kadang saya teringat kedai cenderamata di Samarkand setahun setengah yang lalu.
Jika saya tidak bertemu Dafron pada hari itu, saya mungkin masih menyanyi di sana, memperoleh 1000 som sehari. Saya mungkin hidup dengan susah payah setiap hari tanpa harapan untuk masa depan. Namun, takdir telah membimbing saya ke sini. Saya bertemu dengan Dafron, seorang insan seperti malaikat, dan dia membawa saya ke negara Malaysia. Peluang dan harapan yang diberikan oleh Malaysia kepada saya adalah hadiah berharga yang tidak dapat dibeli dengan uang. Saya kini ingin menjadi penyanyi yang menyebarkan budaya indah Malaysia ke seluruh dunia melalui nyanyian saya. Saya ingin memainkan peranan sebagai jambatan yang menghubungkan budaya Malaysia dan Uzbekistan. Karena itulah cara saya menunjukkan rasa terima kasih saya kepada Dafron dan negara ini yang telah mempercayai dan menyokong saya. Baru-baru ini, Kedutaan Uzbekistan menghubungi saya. Mereka meminta saya membuat persembahan di acara pertukaran budaya Malaysia-Uzbekistan. Saya menerima dengan gembira. Sungguh satu penghormatan dapat memainkan peranan sebagai jambatan yang menghubungkan kedua-dua negara. Duta besar kedua-dua negara turut hadir pada persembahan itu. Saya menyanyikan lagu rakyat Uzbekistan dan irama Malaysia bersama-sama. Apabila persembahan selesai, Duta Besar Uzbekistan berkata kepada saya, "Jamila, Anda adalah kebanggaan negara kami. Terima kasih kerana aktif bergiat di Malaysia dan menyebarkan nama Uzbekistan." Pihak berkuasa Malaysia juga berkata, "Kami yakin hubungan Malaysia-Uzbekistan akan semakin erat dengan adanya orang seperti Jamila. Kami menantikan aktiviti baik Anda yang akan datang." Saya terharu hingga menitiskan air mata. Pada saat ini, saya sungguh bahagia. Suami saya yang tercinta berada di sisi saya dan saya melakukan pekerjaan yang saya sukai. Keluarga saya di kampung juga hidup bahagia. Semua ini adalah kerana Dafron dan Malaysia. Kadang-kadang saya bertanya kepada Dafron, "Dafron, apa agaknya yang akan berlaku jika awak tidak menegur saya di jalanan Samarkand pada hari itu?" Dafron tersenyum dan menjawab, "Kalau begitu, saya pasti akan terlepas nasib baik terbesar dalam hidup saya. Bertemu dengan Jamila adalah pilihan terbaik dalam hidup saya. Saya juga berpendapat begitu. Bertemu dengan Dafron adalah nasib baik terbesar dalam hidup saya, dan datang ke negara Malaysia juga. Di sini, saya mencapai impian saya, menemui cinta, dan menemui kebahagiaan. Saya berharap kisah saya akan menjadi harapan bagi sesiapa sahaja. Bahwa walau apapun keadaannya, jika kita tidak berputus asa dan terus maju ke arah impian, suatu hari nanti ia pasti akan tercapai." Bagaimana cerita hari ini? Jika Anda menyukai cerita ini, sila langgan saluran, tinggalkan tanda suka, dan aktifkan tetapan pemberitahuan untuk menonton lebih banyak cerita. Sila tekan butang keahlian dan super thanks untuk menyampaikan cerita yang menyentuh hati kepada lebih ramai orang. Terima kasih kerana menonton.